mendahului majlis ini dengan mengucapkan tahniah kepada semua yang bakal menerima anugerah beberapa hari ini. Sama-sama dalam simbol kerasmian majlis kita pada malam ini. Paluan gong tadi angka Rasmina. Hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah Ka Menginya di Kahimuntu tahun 2023. Menginya Priscilla Moses Bukim. Ketika ini berkhidmati SK Putaton Inobong Pinambang. Beliau ialah penolong kanan co-curriculum di SK Putaton Inobong, merupakan salah seorang penulis novel BKD anjuran KLF dan penulis buku kerja terbitan KLF. Beliau menjadi AJK HIS peringkat negeri Sabah tahun 2022 dan 2023. Pengacara majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan HIS negeri Sabah tahun 2022 dan 2023. Beliau merupakan ahli tetap bagi jawatan kuasa peristilahan bahasa Kadazan Dusun, bahagian pembangunan kurikulum KPM, penilaian buku teks, bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM, moderator bagi koran penyiar Seborneo Sepenuh Hari Orang Asal Sedunia 2023 KDCM, pengacara majlis penyampaian hadiah pertandingan menulis esei dan melukis Sepenuh Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa 2023. Penerima anugerah Ka Menginya di Kahimuntu tahun 2023 Menginya Priscilla Moses Bukim. Seterusnya, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah kedua Ka Menginya di Kreatif 2023. Dianugerahkan kepada Menginya Alfredo Albert yang pada ketika ini berkhidmati SK Penamah Teluki. Beliau sangat kreatif menghasilkan bahan sokongan mata pelajaran BKD di pelantar YouTube yang bertajuk Susuyan Tiup Pemilu. Beliau juga merupakan ilustrator bagi 3 buah buku cerita atau buku susuyan yang diterbitkan oleh IPG Ken pada tahun 2022. Seterusnya, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah bagi Ka Menginya di Katama tahun 2023. Menginya Velda Jaili yang pada ketika ini berkhidmati SK Pekan Tahunan. Beliau sangat aktif dalam aktiviti, acara dan majlis di peringkat komuniti melibatkan kaum Kadazan Dusun. Sebagai guru BKD, beliau sangat dedikasi melibatkan diri dalam bengkel kerja pemantapan buku tata bahasa, bahasa Iban dan bahasa Kadazan Dusun. Bersama-sama dengan jawatan kuasa pelestarian bahasa Iban dan bahasa Kadazan Dusun di peringkat kebangsaan, beliau juga merupakan penulis novel KLF. Seterusnya, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah bagi Ka Menginya di Huhundu tahun 2023. Dianugerahkan kepada Menginya Sintiana John yang pada ketika ini berkhidmati SK Mengawal Kota Kinabalu. Beliau seorang yang proaktif menampilkan diri dalam bidang pemecahkan majlis di peringkat daerah, pertandingan bercerita dalam bahasa Kadazan Dusun tahun 2019 di peringkat negeri, pertandingan Manaman Penusuyan tahun 2023, serta di peringkat kebangsaan kolaborasi dengan Kaban Music Production KMP untuk mencipta terjemah lagu dalam bahasa Kadazan Dusun, Iban dan Matlamat, melestarikan bahasa ibunda Borneo, Sabah dan Sarawak. Majlis pelancaran modul buku kerja BKD tahun 4, 5 dan 6 dan Carnival BKD
2023 serta pada majlis julung kalinya pada malam ini. Anugerah yang kelima, dengan ini majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah bagi Ka mengingat di Dinamik tahun 2020 dianugerahkan kepada Dr. Rossi Johnny yang pada ketika ini berkhidmat sebagai pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuan. Dr. Rossi Johnny ialah pensyarah akademik di Jabatan Bahasa Kedasan Dusun di kampus IPG Ken Tuan Sabah. Beliau aktif terlibat sebagai jurulatih utama, penulis model buku, membangun kurikulum dan penilai buku teks untuk sekolah rendah. Beliau juga menjadi pensyarah penasihat dan pengiring rombongan ke kelab Wiki Ken ke Singapura dan rombongan ISET KDCA ke Korea. Penyelidikan beliau sering memberi tumpuan kepada kualiti pengajaran dan pelajaran bagi guru-guru bahasa kedasan dusun, termasuk teknik motivasi pembelajaran yang bertajuk Jom Sumayau dan Peinggaan. Beliau sangat aktif dalam membantu melaksanakan program dan pengajaran acara-acara berkaitan BKD yang diajarkan oleh KLF. Sekali lagi berikan tepukan kepada rasa bangga mempersilakan penerima anugerah Ka Pemain Kapas Kebu on the Bus tahun 2020. Yang pertama dianugerahkan kepada Zandi Eugene Johannes, berasal dari kampung Kipawa, Penampak. Beliau juga adalah perintis dalam memulakan Community Learning Center CLC di kampung Kipawa, Penampak pada 18 Ogos 1993. Pada tahun 1998, beliau berpindah pula ke Taska Swasindak Penampak untuk membantu dalam pembukaan Taska Swasindak sehingga tahun 2013. Pada tahun 2014, beliau kembali bertugas di CLC Kipovo dan membantu dalam pembuatan bahan mengajar dalam bahasa kedasan dusun. Puan Eugene juga telah menyumbang dalam penghasilan buku Bukalaja dari Bos Kedasan Dusun, Penguhu Mukat Sikul tahun 2000 siap, Takanan Kobasanan tahun 2025, Buk Besar Menubah Sada tahun 2022 dan Mengintutun dan Ulang tahun 2022. Seterusnya, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah kedua Ka Pemain Kapas Kebu on Bus tahun 2023 dianugerahkan kepada Zandi Kamila Anthony, juga berasal dari kampung Kipawa, Penampak. Beliau adalah perintis perubahan Community Learning Center CLC di kampung Kipawa, Penampak pada 18 Ogos 93 dan masih menjalankan tugas sebagai pendidik hingga ke hari ini. Beliau menggunakan bahasa Kedasan Dusun sebagai bahasa pengantara di CLC serta terbabit dalam penerbitan buku Bukalaja dari Boros Kedasan Dusun, Penguhui Mukat Sikul pada tahun 2009, Takanan Kobasanan pada tahun 2015, serta buku besar Menubah Sada dan Mengintutun Daulan pada tahun 2022. Kita lanjutkan dengan penerima yang ketiga. Dengan ini, penerima yang ketiga Ka Pemain Kapas Kebu on Bus dianugerahkan kepada Zandi Jita Kesukit, juga pejuang yang sangat dikagumi, berasal dari kampung Tegudan, Penampak. Beliau adalah perintis dalam memulakan Community Learning Center CLC di kampung Tegudan, Penampak pada 16 Oktober 95 hingga tahun 2017. Beliau telah banyak
banyak memberi sumbangan dalam penggunaan bahasa Kadazan Dusun di CLC Tambudon. Puan Sita juga dalam menulis buku bertajuk Rasam Sesungguhnya dalam projek Moyok Family Literacy One Family, One Story pada tahun 2008 dan telah menyumbangkan dalam penerbitan buku Kinama Kobasana tahun 2015. Kita lanjutkan dengan mempersilakan penerima anugerah yang keempat, Zandi Rita Manuel, juga berasal dari Kampung Tambudon Penampang, juga merupakan perintis dalam memulakan CLCD Kampung Kipomo Penampang. Beliau juga merupakan perintis dalam memulakan Community Learning Center di Kampung Tambudon Penampang pada tahun 95 dan meneruskan khidmat sebagai pendidik sehingga tahun 2001. Beliau merupakan antara pendidik yang bertanggung jawab dalam penubuhan CLC di Kampung Tambudon dan telah membantu dalam penggunaan pembelajaran dalam bahasa Kadazan Dusun di CLC. Penerima anugerah yang kelima dianugerahkan kepada Zandi Josephine Johannes, berasal dari Kampung Tampasan Penampang, juga merupakan perintis CLC di Kampung Tampasan Penampang pada tahun 93 hingga 95 dan pada tahun 98 beliau menyertai Tadika dan Taska Swasida Penampang sebagai pendidik fokus dalam bahasa Kadazan Dusun. Beliau aktif membantu dalam penghasilan alat bantu mengajar di Tadika, Sinaran Ria dan terlibat dalam mencipta lagu, buku dan karya seni Kadazan Dusun termasuk Buku Karaja dari Perus Kadazan Dusun tahun 2009 dan CD Loyal Tanganan Kadazan Dusun tahun 2015 dan pada tahun 2022 Puan Josephine melancarkan buku besar Rusam Tanah Terdini, Pangi dan Kinatuan Kobasana. Kita lanjutkan dengan penerima anugerah yang keenam, Zadi Rufina Koyo, berasal dari Kampung Kepayan Penampang, merupakan pendorong utama guru-guru CLC dalam memperjuangkan bahasa Kadazan Dusun. Beliau telah bersama Hakos Trust selama 29 tahun membantu komuniti luar bandar dengan memberi tumpuan kepada pendidikan, terutamanya dalam mempertahankan bahasa ibunda dan menyelamatkan pengetahuan tradisi untuk generasi akan datang. Beliau juga pakar memotivasikan komuniti, khususnya dalam mencari identiti mereka dan meningkatkan kemahiran guru dalam penghasilan bahan pengajaran dalam bahasa ibunda. Tanggung jawabnya melibatkan pengeluaran dan penerbitan buku dalam poster pengetahuan tradisi oleh CLC di bawah Hakos Trust. Penerima yang ketujuh, Zandi, dan pada ketika ini dia tetap bersama dengan kita. Segala usaha telah dia taburkan dan dialah Tengah Tiaga Regina Bruno. Berikan tepukan dan diwakili oleh keluarga. Ahli keluarga pada saat ini berasal dari Kampung Bobo Penampang. Mendiang Regina dikenal sebagai perintis memulakan CLC di Kampung Bobo Penampang pada 18 Ogos 1993. Beliau memastikan penggunaan bahasa Kadazan Dusun di CLC melalui bahan pengajaran dan aktiviti yang strategik. Mendiang Regina memainkan peran penting dalam pembuatan album Loyo Tanganan Kadazan Dusun pada tahun 95 dan menerjemahkan cerita dan lagu-lagu kanak-kanak ke dalam bahasa Kadazan Dusun untuk CLC. Beliau juga membantu komuniti Tambudon dalam menghasilkan buku Imposing of Irokor dalam projek Moyok Family Literacy One Family, One Story pada tahun 2008 oleh Ken M.
keperluan bos. Yang pertama, Zani. Dan hadirin hadirat yang dihormati, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima anugerah pertama iaitu Ga Kepantangan Pinapasukan Sunduwan Bos tahun 2023 Kuma Gundohing Wilfred Mojilis. Pada tahun 1976, beliau sangat berani memperjuangkan hak penyiaran bahasa Kadazan di stesen radio tempatan, memberikan platform untuk bahasa ini. Lagu beliau yang terkenal, Segali Segali, menjadi berangsang kepada masyarakat Kadazan untuk memelihara bahasa dan budaya mereka. Dan kita teruskan dengan penerima Ga Kepantangan Pinapasukan Sunduwan Bos tahun 2023 Kuma'a Gundohing Pita Lidadu. Gundohing Pita Lidadu dilahirkan pada 13 September 1938 di Kampung Kibabaik, Penampang. Pernah mengajar bahasa Kadazan di St. Michael, Penampang pada 1950-an sehingga 1960-an. Telah menyumbang kepada penghasilan buku Learning Kadazan. Beliau juga pernah menjadi kolumnis di akhbar-akhbar tempatan dan telah menulis novel bahasa Kadazan bertajuk Sugali Suma'a terbitan KLF, dan buku nipizan The Paulolo terbitan Borneo Literature Bureau Sarawak. Beliau juga pernah menjadi DJ, penterjemah dan penyanyi lagu Kadazan di Radio Sabah dan RTM Sabah selama lebih 50 tahun. Beliau juga telah menterjemahkan banyak teks khutbah, misa harian, misa mingguan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baharu versi bahasa Inggris ke bahasa Kadazan di bawah projek terjemahan Keuskupan Agung Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah, penerima anugerah yang seterusnya adalah pemartabat bahasa yang telah banyak memberikan sumbangan dalam kelestarian bahasa namun telah pergi mendahului kita. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penjemput, penerima anugerah posthumous kita yang pertama, yaitu Mendiang Datuk Fred Sinidol, dan beliau akan diwakili oleh anak mendiang Gundohing Stanley, Datuk Fred Sinidol. Mendiang Datuk Fred Sinidol telah mengasaskan siaran Kadazan Radio Sabah pada tahun 1955 dan pernah menjadi ketua bahagian bahasa Kadazan yang telah mempelajari teknik penyiaran radio dan televisyen Montreal, Kanada dan ke London, England. Mendiang telah berjaya mengadakan siaran Kadazan dari 15 minit seminggu sehingga ke 1 jam sehari. Mendiang juga diingati kerana berjaya merakamkan suara kaum Kadazan di New York, Amerika Syarikat, siaran di Sabah. Mendiang telah mengumpulkan lebih 600 lagu dan muzik Kadazan dalam pita rekod stesen radio Sabah. Mendiang juga pernah memenangi pertandingan kategori pakaian terbaik semasa menyeberangi Atlantik dengan RMS Sylvania dan tarian pakaian tradisional kaum Kadazan. Dan mendiang juga merupakan presiden pertama Persatuan Kebudayaan Kadazan KCM. Tahniah. Kita teruskan dengan penerima anugerah posthumous kita yang kedua, yaitu Mendiang Gundohing Johannes John Padasian. Mendiang diwakili oleh Gundohing Kevin James Padasian, yaitu anak,
seterusnya. Dan penerima anugerah posthumous kita yang terakhir, yaitu mendiang Andi Ros Nani Sogondu, dan mendiang diwakili oleh anak yaitu Andi Nurhanida Anol. Mendiang Andi Rosnani Sogondu dilahirkan di Nampasan, Penampang pada 30 Julai 1932. Dikenal sebagai seorang wanita Kadazan yang mahir dalam semua tradisi dan budaya Kadazan. Beliau berasal dari keluarga Bobohizan, arif dengan bahasa, sejarah, tradisi, dan resepi makanan Kadazan. Beliau menjadi pemarujukan mengenai bahasa dan kebudayaan Kadazan seperti semasa kematian, perkahwinan, dan kelahiran. Menjalankan upacara budaya atau tradisional dalam bahasa Kadazan. Dan melalui sumbangan ini, beliau menekankan semiotik bahasa Kadazan yang betul. Majlis dengan penuh rasa bangga mempersilakan penerima Gahukuan Manampasi Sunduvan Bos tahun 2002 Nahopadom Tolu Kuma Tan Sri Datu Seri Panglima Banagiluk Dompong diiringi oleh Zanirita Lasimbang. Gahukuan Manampasi Sunduvan Bos tahun 2002 Tan Sri Datu Seri Panglima Banagiluk Dompong. Tan Sri merupakan seorang pemimpin Kadazan yang berpengalaman luas dalam bidang politik dan pentadbiran Kerajaan Sabah di peringkat Kerajaan Persekutuan Malaysia serta pemimpin Kadazan Dusun pertama dilantik sebagai Duta Malaysia ke Holy See. Dedikasi dan pengalaman Tan Sri dalam kerajaan dalam merealisasikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun di sekolah rendah pada tahun 1994 dan di sekolah menengah pada tahun 2006. Tan Sri adalah antara pelopor dan merupakan tonggak utama dalam penubuhan Kadazan Dusun Language Foundation KLF pada tahun 1994. Beliau juga giat dalam usaha memperbanyakkan karya kesusastraan Kadazan Dusun melalui penganjuran pertandingan menulis novel dalam bahasa Kadazan Dusun yang kini menjadi salah satu program mercu KLF, dan pemenang bagi pertandingan ini akan dianugerahkan kepenuatan novel Tan Sri Bernard G. Dompong, Tan Sri Bernard G. Dompong Literary Award. Sekali lagi berikan tepukan kepada penerima Gahukuan Manampasi Sunduvan Bos tahun 2002 Tan Sri Datu Seri Panglima Bernard G. Dompong.